Panahkan dulu. Panahkan dulu. Di akhir karang ke di awal nih? Akhir karang ke awal-awal nih? Sudah post dalam grup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati. Salah satu kitab tasawuf yang asas dalam, kalau kita dalam pengajian ilmu tasawuf lah. Baik. Kitab Penawar Bagi Hati ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia bersuku dengan suku Mandailing, asal dari Indonesia. Di Indonesia, di sebelah Sumatera sana tu ada satu kawasan dekat dengan kawasan dipanggil Tanah Tinggi Karo. Dia bersebelahan dengan Tanah Tinggi Karo ni di antara Riau dengan Sumatera Barat. Riau ni Sumatera Timur. Sumatera tu, Pulau Sumatera tu, Sumatera Timur tu Riau. Riau, Lingga sebagainya itulah. Jambi, kalau kata sebelah barat ni Pagaruyung atau Minangkabau. Dia yang tengah-tengah tu. Itu kawasan kebanyakannya didiami oleh suku Mandailing. Suku Mandailing. Suku Mandailing ni merupakan salah satu daripada pecahan suku Batak. Suku Batak kuno. Yang masuk Islam terutamanya pada zaman Kesultanan Pagaruyung dulu. Kesultanan Pagaruyung. Kesultanan Pagaruyung tu merupakan salah satu daripada Kesultanan Melayu Islam yang ada di sebelah Sumatera Barat. Jadi sejarah tu boleh kita sama-sama tengoklah, kaji nanti insya-Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir ni dia merupakan salah satu daripada suku tersebut. Kalau terbaru ni ada saudara kita, antara dia Tuan Abbas dan juga Tuan Hanifah kan, dia pergi ziarah ke Perak. Di Perak yang dijumpa tu salah seorang adalah ulama Mandailing, iaitu Syekh Abdullah Lubis. Syekh Abdullah Lubis tu keturunan Mandailing. Anak dia tu dulu Ustaz Ridwan Lubis. Satu kelas kami ketika di Jordan. Satu kelas ketika di Jordan. Dia antara ulama mastur lah dipanggil. Mastur ni maksud dia bukan ulama popular. Dia ulama alim.
Tapi tak popular lah macam yang ustaz yang lain masuk TV sebagainya tu kan. Syekh Abdullah Lubis. Baik. Tak apa, itu salah satu daripada kita punya ni lah, mutiara-mutiara yang masih ada lagi, masih hidup lagi di alam Malaysia kita, alam Melayu kita ni. Ada rezeki nanti mungkin boleh kita urus tu Mas. Kita pergi ziarah road tour satu semenanjung ke kan, ataupun kita khusus satu-satu negeri dulu. Di Selepas Ramadan ni ziarah Kedah dan juga Fatani. Itu boleh kita arrange lah sama-sama. Nanti iklan dia tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan nantilah. Sebab ziarah para ulama ni dia salah satu daripada kita nak menjaga hati. Disebut oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang ni tok guru kepada Sunan Kalijaga. Dia salah satu daripada anggota Wali Sembilan Tanah Jawa. Yang biasa kalau kita dengar lagu Opik, Tambo Ati tu. Itu sebenarnya syair Sunan Bonang tu, cuma dilagukan semula lah. Dia sajak dia tu, syair ataupun sajak dari Sunan Bonang. Tajuk dia Tambo Ati. Tambo Ati tu maksud dia ubat hati. Ubat hati ni ada 5 perkara. Ni penawar bagi hati ni. Satu, yang pertama, baca Quran dan maknanya. Mana kita baca Quran? Ni bulan Ramadan kan, banyakkan kita tadarus Al-Quran. Kalau boleh kita tadabbur. Tadabbur ni maknanya kita baca terjemahan dia, kita cari makna-makni dia, kita amalkan dalam kehidupan kita tadabbur. Dan sekarang ni pun kita dah buka kan untuk tadarus Al-Quran. Jadi barang siapa yang nak menyertainya tu boleh berdaftar. Kemudian ada pilihan juzuk lah, pilihan juzuk yang masih kosong tu. Jadi boleh masuk nama di situ dan bacalah juzuk tersebut. Ini kita buat secara bersama-sama lah, secara massal, maknanya secara beramai-ramai. Tapi tadarus secara personal tu kena diteruskan. Paling-paling kurang 1 hari 1 juzuk. Kita target lah 30 hari ni kita puasa dapat khatam sekali. Makna malam raya tu kita khatam sendiri. Khatam sendiri di rumah. Itu lebih bagus. Selain daripada kita buat persiapan raya, kita khatam Quran. Dapat juga pahala kan. Baik. Seterusnya, yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu ubat hati. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Para ulama lah. Kita berkumpul dengan para ulama. Okay. Kemudian yang ketiga, solat malam dirikanlah dia. Kena mendirikan solat malam. Solat malam. Solat malam ni maksudnya sekurang-kurang kita tahajud lah. Sekurang-kurang tahajud. Tapi kalau kata kita bulan Ramadan ni kita istimewa, kita ada tarawih. Sebab tu janggal sebenarnya rasa kalau kita buat 8. Istiqamah lah buat 20. Walaupun kita mungkin buat tour, kita sendirilah tour antara masjid-masjid kan. Malam ni contoh, malam tadi Masjid Layangan, malam besok pergi Sungai Berdaun ke Masjid Baru kan, Masjid Hijau. Tu pergi pula An-Nur, rasalah semua. Sebab kita ada lebih kurang 32 masjid dan surau Jumaat. Jadi kalau satu malam satu masjid atau satu surau Jumaat, selesai tu. Itu pun mungkin ada masjid surau yang kita tak sempat tu. Kalau kata ni lah, selain daripada yang bertugas tak apalah, tu kenalah di masjid sendiri, kena diutamakan. Selain daripada waktu bertugas, boleh pergi. Kita rasa pengalaman. Dan kalau amalan ulama-ulama di Yaman, mereka ni kalau kita sebut benda ni orang kata bid'ah, tapi kita sebutlah sebab menghidupkan malam Ramadan tu. Dia berdasarkan hadis Nabi, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa. Allah Taala ampun dosa, tu janji Nabi. Jadi macam mana cara nak hidup? Di sebelah Yaman, ni sahabat-sahabat di Yaman lah cerita. Dia ada beberapa masjid utama. Masjid utama ni dia takkan buat tarawih serentak.
Kalau nak rasa tarawih 100 rakaat, boleh pergi ke Tarim. Larat tak larat je, hendak dengan tidak je. Dia ada dia punya jadual masjid dia tu. Masjid utama lah, masjid kecil-kecil yang buat serentak. Masjid yang utama, masjid yang besar-besar di Tarim sana tu. Antara ada Masjid Darul Mustafa, ada masjid tempat Habib Umar tu. Biasanya dia orang akan mula tarawih di situ dulu lepas Isyak 20 rakaat. Kemudian pindah pula 20 rakaat dekat masjid sana. Kemudian pindah pula 20 rakaat masjid sana sampai subuh. Sampai subuh. Hari-hari 20 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk. Hari-hari 20 rakaat, 100 rakaat ataupun mungkin lebih. Ikut kita rajin dapat tak dapat, mampu tak mampu saya. Sila duduk. Itu kalau nak rasa pengalaman lah, duduk di sana dan hidup. Dia bersemangat tu sebab apa? Dia budaya. Dia sudah jadi satu budaya adat setempat tu. Kalau kita di Labuan ni kebiasaannya 8. Tahun ni lah dapat kita nak buat 20 pun. Kan? Nak mulakan 20 di kebanyakan masjid. Dan juga surau. Jadi kena buat juga sebenarnya tu. Baik. Itu yang ketiga, solat malam. Yang keempat, zikir. Kena zikir berpanjangan. Zikir malam tu biar bagi panjang sikit. Zikir siang pun betul kita berzikir. Malam tu yang paling mencabar. Zikir waktu malam paling mencabar. Dengan mengantuk lagi, dengan nyamuk lagi. Kan? Sebab tu ada dekat dalam kaifiat ataupun kaedah dalam tarikat Naqsyabandi. Mereka ni dia bersuluk dalam kelambu. Suluk dalam kelambu. Kelambu tu tak besar, dia lebih kurang dalam 5 kaki kali 5 kaki. Kelambu tu kita seorang lebih kurang lah, bukan 4 kaki kali 5 kaki lebih kurang, kita seorang-seorang dalam tu suluk. Suluk ni tujuan dia masuk suluk tu ialah dia daripada perkataan salik. Salik ni makna kita berjalan. Bukan kata kita berjalan guna kaki, kita berjalan guna hati. Untuk mencari hakikat ketuhanan, nak merasai kehebatan ketuhanan tu. Kalau kata tak wasil, tak sampai sekalipun, yang penting zikir kita buat tadi jadi amal soleh. Zikir kita buat tadi jadi amal soleh. Nak buat suluk ni sangat bagus dalam bulan Ramadan ni. Kenapa? Sebab kita dah usaha kekang nafsu dengan puasa. Dia suluk ni dia kena banyak puasa. Nak buat suluk dia kena banyak puasa. Terutama sekali kita kena kurangkan daripada makan benda yang berdarah. Sebab benda berdarah ni dia daripada ada roh. Bila ada roh ni dalam kalau ulama sufi, sebab kita cerita kita tasawuf ulama sufi mereka kebanyakanlah daripada pendapat-pendapat ulama sufi, bila binatang berdarah ni ataupun binatang berroh, bila kita makan, dia ada efek kepada kita punya perangai. Dia ada efek pada kita punya perangai. Sebab tu kalau ikut, adalah kalau benda ni lawak, tapi lawaknya tu ada ilmu dia, ada inti dia. Macam almarhum Dr. Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus kan, dia sebut, kenapa zaman sekarang budak-budak, dia ramai perangai dia, banyak perangai dia buas. Mana macam dagil kan. Sebab bila lahir, dia bukan minum susu ibu, dia minum susu lembu. Kan kebanyakan begitu kan. Lahir-lahir tak rasa pun susu ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ialah dia jadi trend, fashion pula. Jaga kesihatan dia tu, dia tak mau menyusukan anak. Dia tak mau susu badan maksud dia tu. Dia nak jaga slim sebagainya, dia tak mau gemuk. Sebenarnya salah, bukan begitu. Gemuk dan sebagainya itu cara kita punya gaya hidup. Susukan anak lagi bagus. Kurus, sebenarnya boleh jadi kurus. Sebenarnya boleh jadi kurus. Cuma cara dia tu, dia kena tahu. Baik. Itu antara ni lah. Jadi kita nak jaga tu, zikir malam berpanjangan. Dan kalau kata kita nak bersuluk sebagainya tu, perlu kepada kita tahan nafsu. Tahan nafsu daripada makan benda-benda yang berdarah lah.
benda-benda yang bernyawa. Dia asal daripada yang bernyawa kemudian disembelih kan. Begitu, terutama daging-daging merah tu. Ayam ke, kambing ke, lembu ke, bukan kata tak boleh makan, boleh. Tapi kalau kata nak suluk, disiplin dia yang tu. Dan suluk Naqsyabandi ni dia ada 3 hari, dia ada 7, ada 14 hari, ada 21 hari, ada 40 hari. Yang paling banyak 40 lah. Ada juga yang lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu dia lagi ni lah sikit. Dan dia mesti dengan ada syekh dia, ada pemimpin dia, ada khalifah dia. Kita di Labuan ni masih belum ada lagi yang tu kan. InsyaAllah lah akan datang. Kita cuba kan, kita pergi ziarah-ziarah para ulama' di sebelah Semenanjung sebagainya. Ada yang sanggup untuk hadir ke sini, bagi ataupun mungkin dalam kalangan kita diberikan ijazah untuk jadi khalifah. Jadi kita akan buatlah akan datang insyaAllah. Bila tertubuhnya pondok kita, ada bangunan yang kita nantikan, bangunan yang khas kan, satu bangunan khas premis kita sendiri nanti, kita akan hidupkan benda tu. Suluk dah. Suluk malam Jumaat tu. Biasa tu memang seronok lah, seronok. Kita mencari diri kita, mengenal hakikat ketuhanan, hakikat makhluk tu. Kita nak ubatkan hati sebenarnya tu. Dan yang kelima, banyakkan amal kebajikan, sedekah. Itu banyakkan amal kebajikan, sedekah. Masuk. Ada yang belum sampai. Masuk. Kebanyakan amal kebajikan, kita bersedekah lah, kebanyakan yang bersedekah. Sebab benda tu dia boleh mengubatkan hati kita. Sebab bila kita ni bersedekah, kita belajar merasai kesusahan orang. Kita belajar merasai kesusahan orang. Kita berkongsi. Yang kita lebih ni kita berkongsi dengan orang lain. Itu. Baik. Kita baca kitab kita pada muka surat 5. Kita ulang sikit lah berkenaan dengan yang anggota 7 tu. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ini pun kita buat kelas khas dalam bulan Ramadan ni kan. Siri yang pertama lah hari ni. Kita buat setiap hari Minggu. Ini nanti bagi tahu pada perhatian semualah. Perhatian semua kawan-kawan kita kan, mana yang memang pernah ikut pondok selama ni. Kita buat kuliah 8.30 sampai 9.30. Cuma hari ni kita akhir sikit lah, kita start tadi. Jadi mungkin kita akhir sikit, kita habis. Baik, fasal yang pertama pada menyatakan mata. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Ini Syekh nak bagi tahu, bagi ingat bagi kita. Ketahuilah, sesungguhnya mata yang Allah Ta'ala ciptakan tu dijadikan bagi kita ada beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan. Ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Kita buka kitab tasawuf saja pada pagi ni. Kitab yang penawar bagi hati tu. Dia ada faedah yang bangsa dunia, bangsa akhirat. Kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Bangsa ni maksudnya nisbah. Mata tujuan untuk akhirat, mata tujuan untuk dunia. Itu maksud dia tu. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, setengah maksud dia sebahagian, contoh-contoh faedah untuk tujuan akhirat, memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Apa tujuan mata ni dari sudut akhirat? Supaya kita memandang sekalian alam. Kita pandang sekalian alam ni, tujuan untuk apa? Supaya menjadikan alam ni dalil. Kita jadikan alam ni dalil. Dalil ni makna bukti. Bukti akan wujudnya Allah Ta'ala itu, bukti akan keesaannya ia, dan bukti bahawa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dia menjadi bukti. Bukti. Alam ni menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu ada. Itu tujuan mata dari sudut akhirat. Mana kita pandang sekalian alam ni, kita ingat kepada Tuhan. Apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Sama ada benda yang kita boleh pegang ataupun tak boleh pegang.
Yang kita pandang, kita nampak, maka itu menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu ada. Itu faedah dari bangsa akhirat. Dan setengah daripada melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Dan selain daripada itu juga, apa faedah mata dari sudut akhirat? Supaya kita nampak jalan ke masjid, supaya kita memandang Al-Quran, baca Quran. Tujuan dia. Sekarang ni kalau kita lihat Al-Quran di Malaysia kita ni pun ada dah Al-Quran Braille, tulisan untuk orang buta tu. Dan di Darul Quran, ketika kami sekejap duduk di sana dalam 5 bulan menuntut di Darul Quran sekejap sebelum pergi ke Jordan, memang ada pelajar yang buta ni, malah ada seorang tu mu'alaf, masuk dalam berita, masuk dalam TV lagi, dia khatam hafazan tu. Mereka baca, dia baca tu dia sentuh je, dia sentuh, dia baca pada mulut. Tulisan Al-Quran, tulisan Braille, kita tengok kita tak faham, tapi mereka faham, mereka belajar kan huruf-huruf dia tu, dia sentuh tu huruf dan baris dia tu. Tulisan Braille yang berlubang-lubang tu kan, tu yang berlubang-lubang tadi, ada alat dia, alat Braille tu. Tu di Malaysia kita dah develop sampai tahap tu. Sekarang ni Malaysia sedang develop untuk Al-Quran orang pekak. Untuk Al-Quran orang pekak, dia guna bahasa isyarat. Mana bahasa isyarat ni, kod-kod bahasa isyarat tu kod-kod Al-Quran. Tu sekarang ni JAKIM kita tengah develop untuk buat benda tu. Tu sangat bagus lah. Jadi kita bagi tahu kepada manalah padian kita, mana ada yang orang kelainan upaya, kurang upaya tu kan, terutama yang kurang upaya mata, mereka boleh pergi belajar. Belajar dulu suku kata Al-Quran sebagainya tu. Kemudian sampai tahap dia boleh baca Al-Quran dengan Al-Quran Braille tu. Memang ada dah, Quran Braille tu ada. Dan diiktiraf Quran Braille tu satu dunia iktiraf. Yang usaha yang dibuat oleh Malaysia. Subhanallah. Baik. Jadi itu mereka tidak ada mata. Kita ni diberikan mata, takkan kita tak mau baca Quran? Kan? Allah Ta'ala bagi mereka ada mata tapi tak boleh fungsi. Sebab sifat melihat tu ditarik. Sebab tu mereka buta. Walaupun nampak mata dia, ada mata, ada biji mata. Tapi mata dia tak nampak. Kita nampak mata dia tu ada, tapi dia sendiri dia tak nampak. Sebabnya apa? Ada alat tapi bateri tak ada. Mata ni alat untuk melihat. Alat untuk kita melihat. Bateri ni ialah sifat yang Allah Ta'ala letak dalam mata tu. Kalau sifat tu dicabut, walau mata dia ada sekalipun, biji mata ni ada sekalipun, dia takkan nampak. Macam kita lah, contoh mikrofon ni, baterinya kita cabut, boleh tak kita nak fungsi? Dia tak boleh fungsi. Ibarat begitulah baterinya tu. Sekarang ni kita ada mata, ada alat, ada bateri lagi, ada sifat lagi, takkan kita tak membaca Quran? Kan? Memandang kepada jalan untuk kita ke masjid, dan memandang kepada tempat untuk kita nak pergi menuntut ilmu, terutama ilmu fardu ain lah, menuntut ilmu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau, mana kita melihat apa yang kita usahakan, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Ini penglihatan, tujuan mata ataupun penglihatan ni dari sudut dunia. Mana kalau kita nampak halangan dan sebagainya, kita boleh elak. Kalau orang buta macam dia nak elak? Betul? Dan antara buta yang paling teruk sekali dan terhina sekali ialah buta mata hati. Wali'iyazzubillah. Itu kita tak mau. Kita tak mau. Kita tak mau perkara itu berlaku kepada kita. Buta mata hati. Apa makna buta mata hati? Dia tidak mahu menerima hidayah Allah Ta'ala. Dia tidak mahu menerima petunjuk. Dia bongkak sombong. Walaupun mata dia ni celik, tetapi mata hatinya buta. Akhirnya jatuh dia kepada kekufuran. Wali'iyazzubillah. Itu kita tak mahu. Melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlaga. Jatuh dan berlaga. Berlaga ni makna dia berlanggar lah.
Dan bermula mensyukurkan mata itu, cara dia bagaimana kita nak syukur dengan nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi ni, memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Mana kita kena tahan mata kita daripada melihat perkara yang haram. Kita kena tahan mata kita daripada melihat perkara yang haram. Seperti apa perkara yang haram tu tadi? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Melihat kepada perempuan yang ajnabi tanpa ada tujuan ataupun dengan tujuan syahwat maksiat. Lagi tak boleh. Begitu. Selain daripada isteri lihatlah, tidak masalah, malah dapat pahala. Melihat kepada sahaya ni makna hamba saya, tak adalah zaman sekarang ni. Tapi hukum hamba sahaya ni kita tak boleh cabut. Kenapa? Satunya, ketika adanya perang jihad. Perang jihad bukannya yang didakwakan jihad, itu beza. Perang jihad ni syarat dia mesti ada khalifah yang sah, yang dibai'ah, baru menjadi perang jihad. Habis sekarang ni yang diorang perjuangkan ISIS dan sebagainya itu, adakah itu perang jihad? Itu bukan perang jihad. Mereka katalah ada dah dilantik khalifah, kan? Abu Bakar Baghdadi itu kan. Itu dia lantik khalifah. Itu mereka sendiri bai'ah, bukannya seluruh umat Islam. Dia seluruh umat Islam. Bai'ah ni makna ada apa? Sumpah taat setia. Untuk mendukung dia menjadi khalifah. Dan memang tidak ada pun zaman ni sehinggalah keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi nanti akan berlakunya bai'ah seluruh umat Islam. Bermula di Mekah. Dia akan dibai'ah di depan Kaabah tu. Mula-mula dia akan dibai'ah di situ. Kemudian akan tersebarlah seluruh umat Islam yang ada di dunia ni akan berbai'ah kepada dia. Itu sumpah taat setia. Tapi kita kena jaga pelihara iman. Sebab pada ketika tu, jika orang yang munafik, orang fasik, munafik dan juga fasik, dia memang akan mengelak daripada berbai'ah. Malah dia akan menjadi tentera sebahagian daripada tentera Dajjal. Itu kita tak mau. Sebab Al-Mahdi ni dia berlawan dengan tentera Dajjal. Tapi yang membunuh Dajjal tu Nabi bagi tahu ialah Nabi Isa. Peristiwa dia perang sampai satu tahap tentera Imam Mahdi ni akan terkepung di Masjid Menara Putih. Sebahagian kata Masjid Damsyik Syria tu, Masjid Umawi tu. Dia ada sebab masjid tu memang ada menara putih. Dan menara putih tu lama daripada zaman Bani Umayyah lagi. Menara putih tu dah ada. Okey, ada yang kata di situ. Banyaklah pendapat para ulama mengatakan Nabi Isa akan turun di situ. Jadi rentetan peristiwanya mereka akan terkepung di situ oleh tentera Dajjal. Akhirnya boleh turun Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal ni di mana? Di Palestin. Dekat dengan kota Baitul Maqdis tu, dalam kawasan tu. Akan dibunuhnya Dajjal ni di situ. Dalam hadis Nabi bagi tahu bahawa Dajjal ni apabila nampak Nabi Isa, dia akan luluh seperti garam yang cair. Dia akan luluh. Pada ketika tu bukan isu tu yang kita nak. Bukan perkara tu yang kita nak tuju sebenarnya. Sebab benda tu bila Nabi janji pasti berlaku. Sebab Nabi berjanji ni atas wahyu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia takkan mungkin janji. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita, pada ketika tu kita akan duduk kat mana kalau kita hidup? Kita akan duduk pada side mana? Jadi nak menjaga benda tu salah satu kena jaga mata. Kena pelihara. Pelihara mata daripada melakukan perkara, memandang perkara yang haram. Seterusnya mahram. Boleh tak kita pandang mahram? Boleh, tak ada masalah. Mahram ni yang kita haram bernikah. Kita diharamkan bernikah dengannya. Antara dia perempuan yang kita haram bernikah dengannya ni siapa? Kita masuk bab tajuk mahram. Sikitlah kita bab tajuk tu kan. Ambil catatan sikit. Mahram ni dia terbahagi kepada dua bentuk. Dua jenis. Satu dia panggil mahram sementara, yang kedua dia panggil mahram selama-lamanya. Ada mahram sementara, ada mahram selama-lamanya. Mahram sementara,
hukum aurat dia sama macam ajnabi. Ini kita nak kena faham. Sebut saja mahram, tapi kerana kan dia sementara, jadi hukum aurat sama macam ajnabi. Makna dia orang perempuan tu kena tutup dari atas kepala dia sampai hujung kaki dia, kecuali muka dan juga tangan. Dia kena tutup bila dia berhadapan dengan mahram sementara ni. Dan yang laki-laki pula bila berhadapan dengan perempuan yang mahram sementara dia kena tutup sekurang-kurang antara pusat hingga ke lutut. Tapi bagus pakailah baju. Kan? Begitu. Beradab. Jangan pakai seluar buntak saya di rumah. Memanglah dalam rumah. Tapi orang yang datang ke rumah kita tu ada sebahagiannya mahram sementara. Siapa ada mahram sementara ni? Ipar. Ipar ni mahram sementara. Yarhamkallah. Ipar ni mahram sementara. Kenapa pula disebut ipar tu mahram sementara? Sekiranya ipar kita tu dengan adik-beradik kita, kan dia berkahwin kan? Ipar kita tu dengan adik-beradik kita lah dia kahwin, sebab tu dia jadi ipar kita, betul? Ya. Jadi perkahwinan dia tu bila katalah berlaku terpisah. Sama ada terpisah dengan sebab bercerai ataupun terpisah dengan sebab kematian. Jadi akad perkahwinan dia tu tadi sudah jadi bubar. Betul? Maksud dia dah kembali kepada ajnabi balik semula. Boleh tak kita mau nikah dengan dia? Boleh. Itu dia panggil mahram sementara. Bila mahram sementara, jadi aurat dia sama macam ajnabi. Iaitu yang perempuan daripada atas kepala sampai hujung kaki. Kalau yang lelaki-lelaki antara pusat hingga ke lutut. Ni kita nak kena jagalah. Ni hari raya ni tak lama lagi ni. Sebulan lagi. Yang keduanya berkenaan dengan bab sentuhan. Salam, bergurau sanda. Salam lah terutama. Bila datang salam, semua salam. Padahal yang tak boleh dia sentuh pun dia sentuh. Batal wuduk jangan ceritalah, memang batal wuduk. Ipar kalau kita salam memang batal wuduk. Masalah soalannya, bolehkah bersentuh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab mahram sementara ni dikira sebagai ajnabi. Kita tak boleh sentuh. Melainkan darurat. Darurat lain cerita lah. Kan? Kerana kan dia dah patah kaki, dah jatuh tu golek. Tak ada orang lain. Kita kata, tak boleh sentuh bah. Tak boleh taknya. Itu boleh lah kita sentuh, nak tolong. Begitu. Itu mahram sementara. Ada satu lagi mahram selama-lamanya. Nak jadi mahram selama-lamanya ni, dia ada 3 cara. Dia ada 3 jalan. 3 kategori. Yang tergolong dalam mahram selama-lamanya. Pertama dia panggil kategori nasab. Nasab keturunan. Yang ada hubungan pertalian darah. Ataupun pertalian rahim. Sebab tu kita nak kena faham. Biasa orang kata menjaga silaturahim. Silaturahim. Betul ke tidak? Kita faham silaturahim ni jaga hubungan dengan orang luar. Sebenarnya silaturahim yang kita kena jaga sebenarnya orang yang ada hubungan nasab dengan kita. Itulah hubungan silaturahim yang sebenar. Yang asal hubungan silaturahim tu iaitu orang yang kita dengan dia tu ada hubungan darah. Dari indung yang sama. Itu yang lebih lagi kita kena jaga. Zawil qurba dipanggil kalau dalam Quran. Orang yang kerabat. Orang kerabat kita. Baik. Jadi hubungan nasab ni dia jadi mahram selama-lamanya. Mana satu yang tergolong dalam mahram selama-lamanya ni? Mak atau bapa ke atas. Beliau kita, mamak kita, nenek yang laki, nenek yang bini, nenek belah mak, nenek belah bapa, sekali lah tu semua ke atas sampai moyang. Tu semua ke atas. Itu mahram selama-lamanya dengan sebab nasab. Yang kedua apa lagi contoh yang mahram selama-lamanya dengan sebab nasab? Ke bawah pula. Anak, cucu, cicit, ke bawah-bawah lah. Tak tahu dah istilah itu banyak sangat. Okay. Setiap negeri lain-lain panggilnya tu. Kalau Negeri Sembilan tempat kami anak, cucu, cicit, piat, piut, oneng, odeng, banyak bawah lagi tu.
Ya, dia ada istilah-istilah, ada panggilan-panggilan lah. Yang penting semua tu ialah kita punya nasab keturunan ke bawah. Kemudian ke samping. Ke samping ni adik-beradik. Adik-beradik. Adik-beradik kita. Kemudian anak buah. Anak adik, anak kakak, anak abang. Itu semua mahram. Sebab tu pakcik dengan anak buah tak boleh kahwin. Makcik dengan anak buah tak boleh kahwin. Yang ada dalam keluarga lah. Yang dia tu bin ataupun binti kepada abang kita. Ataupun adik kita yang laki-laki. Ataupun dia berhubung dengan kita dengan sebab bin binti kepada mak dia. Jadi kita berhubung dengan dia dengan mak. Contoh kita ada adik perempuan. Adik perempuan kita tu ada anak perempuan. Betul. Dia memang binti kepada ipar kita. Tapi kerana kan dia ada hubungan darah dengan mak dia tu. Kenapa mak dia tu adik kita? Adik kandung kita. Maka tu dikira sebagai apa? Anak buah. Dan anak saudara ataupun saudara ni, saudara ni makna adik-beradik lah. Dan juga anak saudara ni, dia ada yang kandung, ada yang sebapa, ada yang seibu. Semua tu nasab. Ada sebapa, ada seibu. Makna kenapa kata ibu? Mak sama, bapa lain-lain. Sebabnya apa? Mak kita kahwin dua. Dia kahwin dengan bapa kita dulu, meninggal. Dia kahwin dengan bapa baru. Dapat lagi anak. Jadi kita dengan yang anak yang baru ni tadi sebagai adik-beradik. Bahasa kita panggil adik-beradik tiri. Sebenarnya salah. Itu bukan adik-beradik tiri. Itu adik-beradik satu mak. Adik-beradik tiri ni, kita kahwin, mak kita kahwin dengan bapa kita, dapat kita contoh kan? Okay. Kemudian bapa meninggal. Mak kahwin dengan lelaki lain. Yang mana lelaki ni pula duda. Dia pernah berkahwin dengan seorang perempuan dan ada anak. Jadi kita dengan yang anak dia tu, itu baru tiri. Sebab tak ada langsung kaitan darah. Itu baru dipanggil adik tiri. Adik-beradik tiri. Yang tu, tiri itu tadi, itu ajnabi. Nak kahwin boleh tak? Kita mau kahwin dengan dia. Boleh. Boleh. Sebab tak ada kaitan darah langsung. Yang kami sebut tadi, yang tak boleh kahwin ni, apabila mak sama, bapa saja lain. Yang nombor dua kami sebut tadi, mak bapak memang lain. Cuma sana tu mak dia meninggal, kita sini bapak kita meninggal. Jadi dia, mak dia, bapak dia tu, sebab mak dia meninggal kan, bapak dia tu kahwin dengan mak kita. Sebab bapak kita meninggal. Jadi bapak dia dengan mak kita berkahwin. Dia ni tadi memang dah dengan yang sana. Kita ni dengan sini. Kemudian dia bersambung dekat situ saja. Bukan daripada kita. Kita ni ajnabi. Tapi ramai orang salah faham. Adik-beradik tiri itu ajnabi ya. Adik-beradik tiri itu ajnabi. Sama bapa, sama mak, barulah dipanggil adik-beradik. Tapi adik-beradik seibu. Atau adik-beradik sebapa. Kalau dua-dua mak bapa sama, itu adik-beradik kandung. Kenapa? Satu kandungan. Itu. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Itu mahram dari sudut nasab. Mahram yang kedua dari sudut radha'ah. Radha'ah ni maksudnya apa? Susuan. Dari sudut susuan. Susuan ni siapa saja yang jadi adik-beradik tu? Orang yang menyusu tu saja. Contoh, kita ni ada 5 orang adik-beradik. Kan? Kita ni menyusu, masa demit dulu, menyusu dengan seorang makcik tu. Katalah kita kata makcik A. Makcik A ni memang dia berkahwin lah, baru dia ada susu sebagainya, dia pun mengandung. Dia pun melahirkan anak. Jadi kita ni tadi dengan anak yang dia lahirkan tu, jadi adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan tak boleh kahwin. Pernah berlaku. Dia mau kahwin, bila tracking balik semula, rupanya dia pasangan dia tu yang laki-laki dengan yang bini-bini tu, bini-bini tu adik susuan dia. Kedapatan adik susuan. Siapa yang mengakun? Mak dia ni mengakun, bagi tahu bahawa ni anak susuan aku. Bila anak susuan tak boleh kahwin. Sebab dia mahram. Kenapa? Dia ada talian darah. Mana talian darah dia? Tu susu ibu yang dia
Yang diminum tu. Okey. Tu. Dia ada talian. Jadi sebab tu dia tidak boleh berkahwin. Dia beradik susuan. Mak susuan lagi lah. Ni adik beradik susuan. Adapun kita tadi 5 orang adik beradik, betul? Yang menyusu dengan makcik tu kita seorang je. Adik beradik kita yang lain yang 4 orang lagi, itu dia tidak kira. Itu dia ajnabi. Sebab dia orang tak menyusu pun dengan makcik tu. Kita je. Jadi kita saja yang masuk dalam keluarga makcik tu. Adapun adik-beradik yang lain tak masuk. Sebab dia bukannya dia. Tapi kalau pelihara saja, tak susu, itu dia jadi anak angkat. Anak angkat ni ajnabi. Anak angkat ajnabi ya. Boleh dikahwini. Kalau kata anak kita mau kahwin dengan anak angkat kita, boleh tak? Boleh. Sebab kita pelihara sahaja. Tidak ada pun cerita susuan tadi. Itu kena beza. Baik, dia anak susuan dengan anak angkat, dua benda berbeza. Hukum pun berbeza. Yang ketiga, dari sudut musaharah, perkahwinan. Cara mahram selama-lamanya, satu lagi dia panggil dari sudut perkahwinan. Perkahwinan ni macam mana? Akad nikah. Bila ada saja akad, maka mak kepada perempuan tu, mana mak mertua lah kan? Ataupun kalau bagi yang bini-bini pula, bapa kepada yang suami tu. Bapa mertua dia. Beliau mertua dia lah kalau dia sudut pengantin perempuan. Kalau dia sudut pengantin laki-laki, mak mertua dia. Sebab kan biasa lain jantina yang orang jadi masalah ni. Kalau sama jantina tak ada masalah. Sekarang ni boleh salam sama tak ada masalah. Betul ke tidak? Boleh sentuh. Sebab sama jantina. Sekarang ni cerita dia lain jantina tu. Lain jantina. Jadi bagi pengantin laki-laki, mak mertua dia. Mana mak perempuan, mak isteri kan? Kalau bagi pengantin perempuan pula, bagi isteri pula, bapa pengantin lelaki. Yang tu dia akan jadi mahram dia, maksud dia boleh sentuh, tak batal wuduk pun. Dia boleh sentuh, tak ada masalah, boleh salam. Selepas bila? Syarat dia selepas akad nikah. Yang ni dia panggil bersambung dengan akad. Tadi bersambung dengan darah kan? Ini bersambung dengan akad. Dengan akad. Ada perjanjian tu. Aku terima nikahnya tu. Bila disebut begitu, aku terima nikahnya, maka automatik. Bagi laki-laki, mak mertua. Itu mak kita. Kalau bercerai sekalipun, tetap mak. Tetap bapa. Tak ada dipanggil sebagai bekas mak mertua, bekas bapa mertua, tak ada. Itu salah. Once ada saja akad nikah, maka mertua tu mak kita. Bercerai sekalipun, tu tetap mak kita, tu tetap bapa kita. Tapi orang kita ni banyak salah faham. Bila berlaku penceraian, berlaku kematian, putus keluarga. Salah, itu dia yang mau putus silaturahim tu. Sampai wujud pula istilah bekas bapa mertua, bekas mak mertua. Salah tu. Istilah tu jangan digunakan lagi. Ya, salah tu. Bagi tahu pada pardian kita semua. Salah. Bercerai hidup ke, meninggal ke, dia panggil bercerai mati. Ya, mana bubar saja akad perkahwinan sekalipun, dengan kematian ke, dengan sebab talak, cerai ke, dengan sebab fasah ke, tak kisah. Disebabkan perkahwinan tadi ialah perkahwinan yang sah, maka mak mertua, bapa mertua ialah mak dan bapa kita, mahram selama-lamanya. Dengan sebab apa? Akad. Dan anak tiri pun dia jadi mahram. Contoh mak kita, yang kami sebut tadi kan, bapa meninggal, tinggal mak. Mak kahwin dengan seorang duda. Duda ni dia ada anak. Anak dia tu laki-laki. Jadi mak dengan anak laki-laki ni tadi, dia jadi apa? Dia jadi mahram dengan akad nikah tu. Dia jadi mahram. Ya? Tu. Dia jadi mahram. Sebab tu ada yang mau nikah anak tiri, boleh tak? Tak boleh. Adik beradik tiri boleh nikah. Kami sebut tadi adik beradik tiri. Dia lain, ni lain, ni lain. Dia tak sama. Dia boleh. Tapi bagus jangan. Kenapa? Sebabnya, satunya
umat manusia tu tak berkembang. Situ je. Patah-patah balik tu balik. Macam contoh kahwin sepupu, boleh tak? Kahwin dengan sepupu. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 10 pupu. Contoh kan, bapak kita adik-beradik dengan pakcik kita. Betul lah dia adik-beradik kan? Dia ada anak perempuan, kita ni anak lelaki, kita mau kahwin dengan sepupu, boleh? Boleh, hukum boleh. Tapi tidak digalakkan. Kenapa? Dia tak berkembang. Sebab apa? Indung sama. Balik kampung yang sama, tak syok. Macam tu lah. Okay. Dia tak berkembang biak. Tak berkembang biak. Malah kahwin yang sama-sama suku tu kan, sama-sama tu, dia akan menyebabkan senang kena penyakit. Penyakit keturunan tu. Macam contoh Fir'aun. Kan? Dia jaga keturunan dia, kahwin antara dia je. Mak dengan anak lagi. Namrud lagi tu. Mak kahwin dengan anak, anak kahwin dengan cucu. Sudah. Kahwin anak beranak je. Sebab dia nak jaga nasab, dia nak jaga darah, dia kata itu. Sebenarnya itu lebih teruk sekali penyakit yang akan kena. Macam-macam jenis penyakit lah, kita pun tak mahu sebut gitu. Baik, maka patah balik pada tajuk kita tadi, melihat tadi. Selain daripada yang jenis ni, yang kita sebut ni tadi, maka haram kita melihat kepada aurat dan sebagainya. Aurat kena jaga. Nak melihat saja-saja tak boleh. Begitu. Baik. Dan seperti melihat akan muda belia, dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Tu. Contoh dia lagi. Yang Syekh bagi tahu pada kita. Contoh-contoh perkara-perkara yang kita melihat yang haram. Seperti mana orang laki-laki bernafsu apabila melihat perempuan yang cantik, begitu juga perempuan akan bernafsu apabila melihat lelaki yang sado. Tambah lagi kalau lelaki itu banyak usinnya, walaupun perutnya ke depan. Sebab setiap manusia ni ada nafsu. Ada nafsu. Kadang-kadang kita kata bila buat nafsu ni laki saja yang kena kan. Ingat bini-bini tak ada nafsu ke? Dia manusia juga dia bukan malaikat. Semua manusia anak Adam, tak kira yang laki-laki ke, tak kira yang bini-bini, semuanya ada nafsu. Cuma perbezaannya ialah cara bagaimana kita kawal nafsu. Dan pintu boleh pergi kepada nafsu tu salah satunya ialah mata. Jadi kena jaga. Kerana firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Ini firman Allah Ta'ala. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah. Ini Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan kepada sekalian mukmin. Qul lil mu'minin. Bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Yaghuddu min absarihim. Nampak Syekh guna terjemahan pejam. Kalau tengok dalam terjemahan Quran kita sekarang, tunduk. Mana lebih bagus? Bila lihat tunduk ataupun lihat pejam? Kan? Mana lebih betul-betul secure? Tunduk, mungkin kepala tunduk, tapi mata macam ni. Betul ke tidak? Tapi pejam bukan muka sebelah, itu bukan pejam. Pejam mesti dua-dua baru dipanggil pejam. Kan? Tu. Mana lebih secure? Yang lebih menjaga lagi. Sebab tu Syekh dia terjemah kitab ni, sebab dia tasawuf kan, buat tasawuf. Maka kita lihat betul-betul dia terjemah cara Al-Quran tu macam mana dia terjemah. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus. Bila sebut tiada harus ni, kalau dalam kitab-kitab lama, tiada harus ni makna dah haram. Tiada harus ni dia membawa makna haram. Itu juga kalau baca kitab-kitab fiqh yang lama-lama, kitab lama lah, kitab turus lama, kitab jawi lama, kitab kuning dia panggil.
Bila disebut tiada harus kamu melakukan suatu perkara itu, contoh kan, maksud tiada harus tu apa? Haram. Kalau dalam bahasa Arab disebut la yajuz. La yajuz tu erti kata dia haram pada asas kalau dalam mazhab kita Syafi'i. Istilah tu, cara penggunaan istilah tu, pengguna perkataan tu, kita nak faham. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu wahai Rasulullah akan mereka itu, yakni orang beriman, dengan memelihara farash mereka itu, makna kemaluan. Nescaya memelihara mereka itu akan segala farash mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Wa yahfazu furujahum tu, zalika azka lahum. Dan yang demikian, yakni yang dengan memelihara tadi, lebih baik bagi mereka itu, yakni bagi orang yang beriman. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu. Mana apa saja yang tersembunyi. Innallaha khabirun bima yasnaun. Akan dia semacam dengan zahirnya. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu, akan dia semacam dengan zahirnya. Maksudnya apa? Allah Taala tahu perkara yang sebenar, seperti mana kita ni nampak perkara zahir ni. Allah Taala tahu yang rahsia batin tu. Macam mana Allah Ta'ala tahu rahsia batin tu, macam mana kita nampak benda zahir. Jelas kan? Jadi Allah Ta'ala tahu juga yang batin tu begitu. Jelas Allah Ta'ala tahu. Khabirum, sangat halus, sangat betul-betul pengetahuan itu. Bima yasnaun, Allah Ta'ala sangat tahu atas apa perkara yang kita lakukan. Walaupun perkara tu kita lakukan secara sembunyi. Walaupun Allah Ta'ala, walaupun perkara tu kita lakukan secara sembunyi, Allah Ta'ala tahu benda tersebut. Baik. Ada pada ayat ini mengajarkan kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Nampak? Dalam ayat ni dia ada cerita nak ajar benda baik. Apa dia? Tundukkan pandangan. Bahasa kita sebut, Syekh sebut tadi, pejamkan mata. Tu. Kemudian apa lagi? Nak mengajarkan tentang apa? Menjaga kemaluan. Maknanya menjaga kita punya farash tu lah. Dan memberitahu. Apa ayat yang beritahu tu? Innallaha khabirum bima yasnaun. Dia bagi tahu Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi, yang kita sembunyikan tu. Dan ancaman tu mana? Ancaman tu mafhum daripada ayat innallaha khabirum bima yasnaun tu. Ancaman dia apa? Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi tu. Kalau kau buat yang jahat, maka siaplah. Gitu. Ya. Maka adapun mengajar adab, tengok maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Ni dia nak beritahu, Syekh nak beritahu mana ayat yang mengajar adab tu tadi. Tu yang suruh tunduk pandangan tu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Ayat ni juga suruh kita buat benda baik. Makna dia apa? Kalau benda jahat, jangan kita pandang. Begitulah tu. Buat benda baik, suruh buat benda baik. Buat benda kebaikan, buat pahala dengan mata. Bagaimana? Elak daripada memandang benda yang haram. Begitu. Baca lagi. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik.
iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Menjaga kemaluan juga. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya, kita tengok. Ni Syekh nak tutup kat situ supaya kita jaga betul-betul menjunjung perintah Allah Taala ni. Allah Taala suruh kepada kita jaga mata dan jaga kemaluan. Maka kalau kata kita tidak buat benda tersebut, maksud kita buat sebalik daripada tu. Mana mata kita buat benda yang haram, pandang benda haram, faraj kita juga ataupun kemaluan kita pun buat benda yang haram, maka apa berlaku? Jahat perangai. Jahat perangai ni bahasa lain dia dipanggil kurang ajar. Tu panggil jahat perangai. Bahasa lain dia kurang ajar. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Kena azab seksa Allah Ta'ala lah. Dan ada pun memberitahu, mana yang ayat beritahu, maka firman-Nya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Itu bila dia jaga faraj, dia jaga mata, maka itu lebih baik. Zalika azka lahum tu. Ayat tu zalika azka lahum tu ialah ayat untuk nak beritahu. Itu lebih baik. Jaga mata, jaga faraj tu. Itu lebih baik. Memberitahu oleh Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Tu zalika azka lakum. Bila kita jaga faraj, jaga mata kita daripada pandang benda yang haram, maka itulah cara untuk nak membersihkan hati. Dan untuk nak buat banyak kebajikan. Kita lihat diri kita. Bila kita banyak memandang benda-benda yang tak bagus, kita akan jadi malas beribadah. Kita akan jadi malas beribadah. Malas nak solat pun malas, nak puasa malas, nak buat benda sunat pun sedekah ke apa semua, malas kan? Tu antara salah satu punca. Jadi jaga mata kita. Dan ada pun yang menakutkan. Mana ayat yang menakutkan? Maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan yang batin. Akan batin barang yang kita mengerjakan. Akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya juga. Maksud dia Allah Ta'ala tahu. Batin yang kita sembunyikan tu. Perkara yang kita buat tu, tujuan yang tersembunyi itu Allah Ta'ala tahu. Tujuan tersembunyi semua Allah Ta'ala tahu. Maka selagi selagi membalas ia akan dia jika ada tu. Maksud kat situ dia akan dibalaslah seperti mana kalau Allah Ta'ala tahu benda yang batin tu seperti mana zahir. Nampak je lah Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia, mana Allah Ta'ala akan balas dengan seksa dan api neraka. Itu kita kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Banyak lagi dalil ni kita baca lagi. Ada apa-apa soalan? 9.45. Okey lah. Malah tu 1 jam kan? Ke tak terasa? Ke rasa syok macam mau tidur sudah? Salah penat kan bangun pagi tadi awal. Kan? Kadang yang bini-bini lagi awal jam 3.30 lagi awal bangun sudah tu. Siap-siap makanan untuk sahur semua kan. Kejut anak-anak, kejut lakinya.
Subhanallah. Ya. Orang perempuan ni nak dapat masuk syurga sangat mudah. Sangat mudah. Nabi bagi tahu orang perempuan ni nak masuk syurga, dia buat dua benda ni masuk syurga. Pertama dia taat, yang keduanya hormat. Dia buat dua benda ni, syurga nanti untuk dia. Dan dia boleh pilih nak masuk syurga tu dari pintu mana. Tu Nabi beritahu. Taat kepada suami dan menghormati suami. Subhanallah. Sangat-sangat senang masuk syurga. Yang kita laki-laki ni payah sebenarnya tahu. Nafkah kita kena jaga, layanan yang baik kita kena jaga. Tu. Banyak perkara yang kita kena jaga. Ilmu, agama sebagainya kita kena bagikan. Tu. Bimbing buat benda yang baik, bimbing daripada melakukan perkara yang jahat, benda yang haram. Tu. Itu tanggungjawab laki-laki. Adapun bini-bini taat je, taat, hormat. Senang. Sangat senang. Subhanallah. Kan? Itu. Malah pahala orang perempuan ni ada dalam inilah sahabat perempuan dia tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ni perempuan, janda, lemah lagi. Kan? Macam mana aku nak dapat masuk syurga? Macam mana aku nak dapat pahala jihad?" Soalan dia pahala jihad. Kalau orang laki-laki boleh angkat senjata sebagainya, pergi berjihad, berperang sebagainya, kan? Macam mana orang perempuan nak dapat pahala jihad? Cara dia apa? Jangan sakitkan hati suami, jaga hal rumah tangga. Masuklah syurga. Dapat pahala jihad lagi. Itu. Dapat pahala macam orang pergi haji lagi. Itu orang perempuan. Mudahnya dapat pahala orang perempuan. Kan? Malah orang perempuan, bila dia duduk dalam keadaan haid tu, kan? Dia duduk dalam keadaan haid, itu salah satu nikmat bagi mereka sebenarnya. Bukan nikmat suruh bermalas-malas dalam ibadah, tidak. Tapi kerana kan haid tu menghalang daripada mereka melakukan puasa, menghalang mereka daripada melakukan solat. Dan kerana halangan tersebut mereka taat. Syurga. Dapat pahala. Jadi orang perempuan ni, dia haid ke, dia tak haid ke, dia senang dapat pahala. Senang dapat pahala. Dia haid pun, dia tak solat. Dia tak solat tu sebab apa? Dia menjunjung perintah Allah Ta'ala. Menjunjung perintah Nabi. Dia ikut perintah Allah Ta'ala, dia ikut perintah Nabi. Sebabkan haid tu dia tak solat. Dan dia patuh dengan perkara tersebut. Maknanya dia menjunjung tu, maknanya dia patuh lah tu. Dia patuh dengan arahan tersebut. Dapat pahala. Dapat pahala. Jangan mengeluh. Kadang-kadang ada pembinian dia mengeluh. Balik-balik darah. Aku mau puasa ni. Kan? Sekarang orang dah berhari raya. Open house sana, open sini, aku tak boleh pergi. Aku kena ganti. Itu salah tu. Jangan mengeluh. Menggantikan puasa ni 11 bulan. Lama apa itu? 11 bulan kali 30 hari. Berapa ratus hari? 330 kan? 330 hari boleh diganti. Yang ditinggalkan berapa lama? 7 hari saja lebih kurang. Paling-paling lama pun 15 hari. Bayangkan daripada 330 hari itu, katalah paling maksimum pun haid dia 15 hari. Betul ke tidak? 15 hari saja dia kena ganti. Ataupun kalau kata dia keluar darah nifas, 30 hari dia tak dapat puasa. Jadi dia kena ganti 30 hari saja. Ada lagi 300 hari boleh dimakan. Betul ke tidak? Tapi kenapa benda itu dingeluhkan? Kenapa kami sebut ni? Sebab pernah berlaku banyak datang persoalan-persoalan kepada kami. Jadi kami jawab, jangan mengeluh. Pembinaan jangan mengeluh. Tambah yang tengok dalam live ni kan, tak ada hari ni, tengok dalam live, jangan mengeluh-eluh. Jangan kita mengeluh. Allah Ta'ala, kita laki-laki lebih-lebih lagi jangan mengeluh. Alangkah baiknya kalau kau jadi bini-bini ada haid, dapat cuti. Ingat senang ke? Ingat senang ke jadi orang perempuan? Ingat senang ke? Tanyalah orang perempuan macam mana. Dan orang perempuan pula kena tanya laki-laki. Ingat senang ke jadi laki-laki? Sebab itu Allah Ta'ala jadikan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Supaya apa? Hidup aman, tentram, aman, bahagia sebagainya. Kenapa kami sebut benda tu? Supaya
Masing-masing kita pun ada kebanyakan yang sudah beristeri kan. Yang perempuan pun ada yang bersuami. Baik. Kita bermulih ke rumah tu, pandanglah muka perbinian tu. Yang bini pula pandanglah muka laki. Jadi masalah orang kita ni, sebelum kahwin suka dipandang-pandang. Kan? Bila sudah berkahwin, pandang saja apa pandang-pandang bong tebiat. La ilaha illallah. Pandang tu boleh pahala apa itu? Biarlah berkarut ke, biarlah berkadut ke. Muka tak disetrika sekalipun. Pahala apa itu? Pandanglah. Malah kalau yang laki-laki atau yang bini-bini, isterilah suami isteri, memandang salah satu antara yang lain. Salah satu. Sama-sama mereka lah. Sama-sama mereka. Pandang sesama mereka. Suami dengan isteri pandang. Walaupun umur seorang 60, seorang 50 sudah. Walau pandang dengan pandangan nafsu sekalipun dapat pahala. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan di situ. Tu kita kena jagalah. Kenapa kami cerita tu? Sebab kita cerita ini cerita pasal pandangan mata. Kan tadi, jangan memandang benda yang selain daripada yang mahram, selain daripada yang isteri itu. Allah Taala alam. Baik. Apa yang tanya tadi dia? Kalau kita belajar, cikgunya dia pakai tutup aurat. Allah. Apa tu? Apa tu? Non-Muslim lah. Ada kan kod etika pakaian penyawat awam? Tapi kami tengok sekarang ni macam ramai yang langgar sudah kan? Yang raduk saya. Dia sebenarnya kalau guru perempuan, dia Muslim ke, dia non-Muslim ke, dia kena pakai pakaian yang bersopan. Yang bukan mencolok mata. Maksud dia tak boleh katat, dia tak boleh sandat. Dia ada kod etika pakaian penyawat awam tu. Tapi kalau kata dia langgar benda tu, pakai seksi-seksi ke sekolah dan sebagainya kan. Tambah pula kalau non-Muslim lagi. Kan? Begitu. Jadi itu sebenarnya dari sudut etika penyawat awam pun problem tu. Sepatutnya adalah guru besar dan sebagainya, pengetua kena tegurlah cikgu-cikgu kalau macam itu. Ini masalah cikgu-cikgu pun ramai melarang tu melarang. Bahias. Bahias dia masya-Allah. Jadi macam artis pula sudah. Jadi macam peraga fashion pula sekarang cikgu-cikgu. Itu yang anak-anak murid jadi tak boleh nak fokus belajar tu. Jadi hukum dia cerita tadi bukan cerita pada cikgu tu, cerita pada kita memandang, betul ke tidak? Bagusnya janganlah kita pandang, dengar saja. Panjang. Tapi dibilangnya tidur pula sekarang. Di situ tak apalah, pakailah yang tunduk tu, dengan makna tunduk tu tadi. Tapi dengarlah, masih fokus lagi mendengar apa dia ajar sebagainya tu. Jangan kita, guru pun kita kena hormat juga. Sebab hormat pada guru ni dapat banyak berkat. Walaupun guru tu non-Muslim. Cuma bab aurat sebagainya tu, kita kena tegur pada lahan-lahan lah. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Antara perumpamaan ataupun perbandingan lah, analogi yang kita boleh buat. Kalau dalam bab tutup aurat ni, kita buat analogi emas. Kita buat cerita emas pada dia. Emas, mana yang paling berharga? Yang ditutup, yang dikunci, yang disil lebih berharga ke, ataupun dia empai-empai macam tu saja? Mana lebih berharga? Mana lebih berharga? Mesti yang bertutup, yang bersil, berkunci sebagainya, betul ke tidak? Itu lebih berharga, mahal daripada emas yang kita empai-empai macam dekat Ujana tu kan. Lalu siring tengok sepah emas Korea, orang panggil emas Korea tu. Dia buka-buka macam tu saya. Betul ke tidak? Jadi aurat begitu juga. Yang dibuka-buka tu murah. Maruahnya murah. Tapi yang ditutup bagus dan sebagainya itu mahal. Buat analogi emas tu. Itu salah satulah boleh buat perbandingan. Jangan kita marah, kita buat analogi begitu supaya dia berfikir. Baik yang Muslim ke, baik yang non-Muslim ke, begitu. Supaya berfikir. Sebab dalam bab ni, dia tidak perlu kita keras. Tetapi perlu kepada ayat kita ataupun dakwah yang kita sampaikan tu,
difahami dan masuk terus ke dalam hati. Begitu. Kadang-kadang ada orang dia marah, apa tutar dan sebagainya. Betul benda yang dia nak seru tu, tapi kalau cara salah, orang akan marah. Malah orang akan hina Islam. Itu masalah. Jadi bukannya guna cara paksaan, bukan guna cara kekerasan, dan tidaklah juga terlalu terlampau melembut. Begitu, sederhana. Allah Ta'ala alam. Okay? Baik. Ada? Tanya, yang kalau perempuan dia haid kan waktu bulan puasa. Okey, baik. Tidak sampai, maksud saya yang macam saya kata istihadah atau dia sudah haid dalam waktu. Solat dia kena buat tak kalau dia belum sampai 24 jam dia keluar haid. Tak, dia kena berhenti dulu. Okey, soalan dia ialah apabila darahnya sudah keluar tapi belum cukup 24 jam lagi, adakah dia terus boleh solat je dulu walaupun dalam keadaan darah, ataupun kena berhenti? Jawapannya ialah kena berhenti dulu. Kenapa? Kerana darah keluar. Kerana darah tu keluar. Walaupun belum cukup 24 jam, kan darah tu masih keluar lagi kan? Yang dia tahu 24 jam tu bila? Bila dah limpas waktu. Baru dia tahu, berhenti sudah darah. Darah ni tak cukup 24 jam. Baru dia tahu darah tu istihadah. Tapi ketika darah tu keluar, solat jangan buat dulu. Sebab darah tu masih keluar. Tapi bila selepas daripada itu darah dah berhenti, baru dia tahu yang tadi tu istihadah. Maka yang dia tinggalkan solat tadi, ganti je lah, qada. Dia faham Tapi bukanlah dia sengaja meninggalkan solat di situ. Dia meninggalkan tu sebab ada sebab. Iaitu darah dia turun. Baik, siapa yang nak join bab berkenaan dengan bab darah haid ni, hari Rabu ni di sini. Di sini ni. Hari Rabu ni pagi. Jam 8, bukan jam 8.30 macam tadi. Sampai jam 11. Ada daurah bab kitab haid. Yang penganjur dia tu cawangan pelajaran Jawi. Dia asalnya pada guru-guru kafar. Tapi kita open juga. Sebabnya bukannya ada perlu makan minum pun kan. Jadi siapa mau join, boleh datang sama. Tapi kitabnya kitab Arab lah. Kitabnya kitab Arab. Tak apa, kita baca sama-sama. Kalau tak faham pun, kita dapat dia punya terjemahan dia tu. Kita tulislah. Begitu. Allah Ta'ala alam. Hari Rabu ni, mana-mana yang ke lapangan lah. Jam 8.30 pagi di sini. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Ada apa-apa soalan? Okay. Ya, sila Ustaz. Selalu lazimnya kita 3 rakaat bersalam. Yang dia ini 3 rakaat satu salam. Mana yang afdal? Dia 3 rakaat itu maknanya tak ada tahiyat awal. Dia terus saja. Boleh juga. Bukan dia kaidahnya kalau salat malam itu. Dia begini. Dalam mazhab kita Syafi'i, diputuskan segala jenis solat sunat sama ada siang atau malam mestilah 2 rakaat. Mesti 2 rakaat. Solat tasbih itu satu bab lah. Itu pengecualian. Solat tasbih pun waktu siang saja yang kita buat 4 tu terus. Tapi ada tahiyat awal betul. Tapi malam itu buat 2-2 juga. Tapi yang lain, solat-solat sunat yang lain, mazhab kita Syafi'i, semuanya 2. Tapi boleh tak kalau nak buat witir 3 rakaat terus? 3 satu salam. Boleh tak? Boleh. Harus. Tanpa tahiyat awal? Boleh. Tak jadi masalah. Adakah perlu dia sujud sahwi selepas daripada itu? Tak perlu. Kerana dalam solat witir itu sendiri tidak disunat abadkan. Tidak disunat abadkan untuk tahiyat awal. Dia lain daripada kalau kata kita salat maghrib. Salat maghrib tu tahiyat awal tu sunat abad. Kalau tinggal tahiyat awal tu tadi, maka kita kena sujud sahwi. Dia berbeza dengan solat witir tu. Boleh buat 3 terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak cerita afdal, 2-1. 2-1. Itu kaedah yang paling masyhur disebut dalam kitab-kitab mazhab kita, terutama mazhab Syafi'i. 2-1.
Mana 2 kali salam lah. 2 kali salam. Itulah kaedah solat witir. Yang memang banyak hadis Nabi sendiri pun memang Nabi buat begitu. Tapi adakah salah kalau kita buat 3 terus? Tak salah. Masih sah. Tak ada tahiyat awal, boleh, tak jadi masalah. Tak perlu pun kita untuk sujud sahwi, kerana pada asasnya tidak disunat abaatkan pun tahiyat awal bagi solat witir. Yang disunat abaatkan tu ialah pada solat fardu. Contoh dia maghrib. Kita ambil 3 tadi maghrib lah, kita boleh buat contoh. Solat maghrib itu solat fardu kan, yang ada tahiyat awal. Jadi itu memang kena ada tahiyat awal. Kalau tak buat tahiyat awal tu kena sujud sahwi. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Itulah Ustaz. Jadi tak salah pun. Cuma dalam bab kita nak buat salat ni tadi, salat witir sebagainya, kalau dia nak amalkan 3 rakaat terus 1 salam tu, kalau dia buat sorang-sorang tak jadi masalah. Tapi kalau dia nak buat berjemaah, tambah dia jadi imam pula kan, di situ dia kena maklum kepada jemaah supaya tidak berlaku fitnah dan pergaduhan. Nak menjaga fitnah dan pergaduhan tu tadi, menjaga daripada berlakunya fitnah dan pergaduhan itu wajib. Solat kita nak buat tadi sunat. Orang dia salah faham, dia pertahankan yang sunat sampai yang wajib tu ditinggalkan. Itu masalah. Bila dia buat begitu, jadi hukum dia haram. Sebab kerana kan dia pertahankan sunat, jadi perpecahan dalam masyarakat, jadi haram dia buat begitu. Solat dia salah tapi haram dia buat perbuatan begitu. Melainkan kalau dia terangkan dulu siap-siap. Briefing dulu awal-awal. Kita pada malam ni biasa kita buat witir 2, 1. Malam ni kita buat 3 terus. Tanpa tahiyat awal. Jadi mana-mana jemaah nak ikut, ikut. Mana yang tak mau ikut tak jadi masalah. Begitu. Boleh Ustaz? Baik. Untuk buat tarawih 8 tu pula kan. Dia sebut tarawih 8 tadi. Tarawih 8, tarawih 20. Macam yang saya sebut sebelum ni lah. Hampir-hampir tarawih 20 itu menjadi ijma'. Mana sepakat seluruh ulama' bahawa tarawih itu 20 rakaat. Hampir-hampir. Dengan maksudnya jumhur ulama' menyebutkan bahawa solat tarawih itu 20 rakaat. Ada pun yang 8 tu sebenarnya yang mutaakhirin ni, yang kemudian ni yang popularkan balik benda tu. Yang popularkan hadis tu. Sedangkan para ulama hadis tu awal dulu mereka tak popular. Memang mereka tahu. Mereka tahu hadis tu ada, mereka belajar. Tapi mereka tak popularkan benda tu. Sebab dia popularkan yang 20 tu berdasarkan apa? Tanggung hadis yang kami baca awal tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban tu. Dia nak tanggung hadis tu. Penuh keimanan dan penuh pengharapan. Takkan penuh pengharapan nak dapat pahala lebih, kan? Nak dapat rahmat lebih, tapi buat sikit. Tak syok lah macam tu kan. Tak betul lah. Nak dapat banyak, kena berkorban banyak lah. Begitu. Itu. Ditanggung pada hadis tu. Jadi, sama-sama lah kita didik para jemaah dan juga masyarakat kita. Buat 20 lah di mana-mana tempat pun. Tak larat berdiri duduk. Tak larat berdiri duduk. Sebab ialah, kami faham. Awal-awal ni kan kita buat, batas sudah kita tak bertarawih. Tiba-tiba tahun ni dapat pula tarawih. Sudahlah dapat tarawih. 20 lagi tu disuruhnya. Kan Sopi Jawi. 20 lagi. Itu pun jadi isu tu di KL lagi macam-macam. Lagi macam-macam. Kami tak mau cerita lah kat sini. Kawan-kawan kami cerita kat dalam ada pergaduhan antara jawatan kuasa dengan jemaah lagi. Isu pasal tarawih 8.20 je. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh jadi bergaduh malam tadi rupanya di KL. Ada kawan kami beritahu dalam grup. Astaghfirullahalazim. Isu dia geng 8 kata geng 20 tak sunnah. Allah. Yang 20 balas pula yang 8. Kalau kau betul mau buat 8, 1 rakaat 200 ayat lah. Baru ikut sunnah betul. Dah bergaduh. Itu pun boleh jadi gaduh kah? Soalannya sekarang, perkara tu asasnya wajib ke sunat? Sunat. Siapa nak buat 8? Buat. Nak buat 20? Buat. Cuma kita di wilayah kita tetapkan 20. Jadi jemaah nak buat 8, buatlah. Kita tak marah. Tapi masjid tu mesti buat 20. Tukar-tukar imam tak ada masalah.
Macam mana? Teknikal tu kita boleh setting. Okay. 20 rakaat, 20 imam boleh? Takkan sampai 20 imam kan? 10 lah, 10 orang imam. Tukar-tukar kan? Kalau 20 imam kan jadi 40 rakaat pula. 10 orang imam boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Janji betul-betul dengan imam tu. Seorang imam 2 rakaat dibayar RM20 satu malam. Kan yalah dia menghabiskan masa dia kan. Kita bayar je juga pada dia. Contoh janji betul-betul, buat agreement betul-betul. Technically tu kita boleh urus sebenarnya. Jadi masalah. Ada pula di sebelah KL, biasa dah deal dah dengan imam ni 8 rakaat, tiba jauh suruh 20. Macam mana nak bayar ni kata? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Deal balik dengan imam tu, dengan imam yang diupah tu. Kita kena buat 20. Cuma sekarang ni tuan baca surah pendek-pendek je. Ayat pendek-pendek je. Habis waladhdallin, Yasin, Allahu Akbar. Sah tak salat? Siapa kata tak sah? Sah. Makmum di belakang lah bubut. Tapi salat tu sah ke tidak? Sah. Siapa boleh kata batal? Jadi dibayar dengan rate yang sama. Cuma bilangan rakaatnya 20. Masa lah sikit. Tak apalah masa tu. Cuma bila bacaan surah tu pendek-pendek, kan? Habis je waladhdallin qulullah, habis qulullah. Salah tak? Tak salah. Memang makmum jadi boring lah. Tapi sesuai tak dengan bayaran kalau macam tu? Sesuai. Tak jadi masalah. Soalannya sekarang mau ataupun tidak. Itu saja. Tak perlu kita nak panjang-panjang sebenarnya isu tu. Tapi kalau jenis orang yang suka nak berhantam bergaduh, dia pantang dapat isu. Memang dia bahaya. Hari ni tuan-tuan tengoklah dekat dalam WhatsApp ke Facebook ke apa sebagainya, tengoklah. Ada tu yang berhantam isu 20 rakaat ni. Wali'ayazubillah. Kan? Tak maulah macam tu. Betul-betul lah kita semangat betul-betul untuk Ramadan ni. Itu belum cerita tadarus 30 juzuk satu hari contoh kan. Subhanallah. Dia sebenarnya tak mustahil. Yang penting kita kena pandai arrange. Kalau kita pandai arrange betul-betul, kita buat elok-elok, usai betul-betul benda tu, selesai. Tapi kalau kata kita rasa kita seorang saja nak buat benda tu, satu orang, semua benda kita nak buat, tu jadi bergaduh tu. Jangan begitulah. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi. Bila dia salat tarawih tu kan, rakaat pertama dia besarlah yang berdiri. Kedua dia duduk. Boleh. Tapi lepas tu sampai salam lah. Dia yang tak boleh kalau rakaat pertama duduk, rakaat kedua mau rasa berdiri, dia berdiri. Itu batal. Boleh, tak ada masalah. Tak jadi masalah. Cuma duduk ni pun ada juga masalah. Duduk kerusi ke duduk di bawah lagi bagus. Dalam kebanyakan mazhab kita Syafi'i, duduk di bawah terus senang. Nampak rukuk sujud dia macam mana. Kalau duduk di atas kerusi ni sekarang, ketinggian rukuk, ketinggian sujud tu yang jadi isu. Yang jadi isu di situ. Padahal dalam solat sunat, tak salah pun kita terus duduk. Solat sunat boleh duduk terus. Tak ada masalah. Malah kalau dalam kenderaan yang sedang bergerak, kita naik kereta, orang drive lah, bukan kita drive. Kalau kita drive sekarang masuk dalam gaung, disolatkan terus. Bukan kita yang solat, disolatkan sekarang. Kita jadi kita jadi penumpang. Kita passenger, kita penumpang, orang memandu. Kenderaan sedang bergerak, kan, kereta ke, motor ke, feri ke, kapal terbang ke. Kita dekat tempat duduk tu kita solat sunat. Boleh tak? Boleh. Harus. Tak ngadap kiblat bah Ustaz? Tak apa. Nabi contohkan benda tu. Nabi musafir naik atas unta. Nabi solat atas unta. Unta tu sedang bergerak. Bukan unta tu menghadap ke arah kiblat. Mengarah ke arah tujuan dia nak pergi tu lah. Tempat dia nak pergi tu. Mungkin timur, mungkin selatan, mungkin utara. Semua-semua arah kan. Arah unta tu tadi. Jadi Nabi solat atas tu.
Itu contoh yang Nabi dah buat. Jadi buatlah. Rugi masa kalau kita tak buat. Kan? Begitu. Tapi bila masuk solat fardu, Sayyidina Anas bin Malik yang riwayatkan hadis tu, dia kata apa? Nabi turun. Sebab solat wajib mesti menghadap kiblat betul, mesti berdiri betul. Nabi turun daripada unta, Nabi solat siring unta tu, Nabi solat di situ. Sama dengan sahabat lah yang ikut tu, Sayyidina Anas bin Malik. Hadis tu sahih. Riwayat Imam Bukhari lagi tuan-tuan. Ya, itu Nabi tunjukkan contoh, ya. Habis maghrib. Jadi dia terpaksa solat dalam kenderaan. Tapi dia tanpa duduk. Bagaimana? Untuk tu solat fardu. Tu bukan solat sunat kan? Tu solat fardu. Bila solat fardu dalam mazhab kita Syafi'i, bila dalam keadaan yang terlampau terdesak begitu. Kalau kita berhenti keluar sekejap mau solat macam biasa, jam tu masih bergerak-gerak tapi slow. Dia gerak tapi slow. Sekarang yang belakang kang, siaplah bunyi horn, macam-macam jenis horn. Betul ke tidak? Kalau kita terus bergerak ikut, habis waktu maghrib ni. Masuk isyak sekarang, kalau sampai di rumah tak sempat ni solat maghrib. Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Kalau orang yang betul-betul menjaga solat, dia akan berhenti di siring. Bagi signal dia berhenti di siring. Solat dulu tepi jalan tu. Sekarang masuk balik. Itu kalau orang yang betul-betul jaga solat. Tapi kebanyakan di Malaysia ni lah, dia guna yang kedua, option kedua. Option kedua ni apa? Solat hormat waktu. Dalam kenderaan tu dia buat juga perbuatan solat, tapi atas niat hormat waktu. Sampai kat rumah sekarang, waktu maghrib dah habis, dia akan qada balik. Tapi alhasil dia tetap kena ganti. Cumanya tidaklah dikira dia tu berdosa. Dia masih juga hormat waktu tu. Cuma dia tak dapat nak buat dengan keadaan yang sempurna. Itu sahaja. Tapi pada kami pun, jam macam mana keadaan sekalipun, boleh kan kita berhenti sekejap di tepi ke? Tak boleh. Di jalan raya tu. Ke ada kawasan-kawasannya lah. Mungkinlah ada kawasan-kawasan memang tak ada divider, tak ada sebagainya tepi tu kan, memang tak ada tempat kecemasan, mungkinlah. Tapi kalau kata dekat highway dan sebagainya kan biasa ada tempat ni sekejap kan. Berhenti, kita kena berhenti. Itu salah satu juga yang perlu, bukan sekadar individu fikir, tetapi pihak pemerintah memikirkan bagaimana nak selesaikan masalah tu. Supaya jangan orang tak solat alasannya ialah jam. Ya, tu dia dah global lah masalah tu. Global lah masalah. Nampak macam remeh kan? Tapi kalau orang yang jenis menjaga solat, dia akan pertikaikan benda tu. Dan ada kebanyakan lagi, dan ini lebih ramai, pilih option ketiga, tak solat langsung. Waliyazubillah. Itu paling ramai. Kan? Kadang-kadang bukan kata naik kereta, naik motor pun, padahal motor boleh ciluk-ciluk je kan. Saja dia ikutnya jam tu. Sebab apa? Tak mau solat. La haula wala quwata illa billah. Itu lagi masalah lah. Allah Ta'ala alam. Saya cukup dulu sampai sekadar tu Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi pada minggu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.